Adik Zain Ryan, seorang kanak-kanak autisme berusia 6 tahun telah hilang pada 5 Disember 2023 di apartmen Damansara Idam selepas pulang dari sekolah. Namun beliau telah ditemui terbaring meninggal dunia pada 6 Disember 2023 pada jam 10 malam di tepi saluran air berdekatan dengan rumahnya. Hasil bedah siasat mendapati adik Zain Ryan telah meninggal akibat dibunuh. Hasil daripada postmortem petang tadi mengesahkan bahawa apa yang diandaikan pada peringkat awal itu disahkan oleh hasil postmortem itulah yang mana Ketua Polis Negeri Selangor cakap ada kesan jeruk dan sebagainya. Mengapakah seseorang sanggup membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa? Apakah motifnya? Semoga Allah memudahkan pihak yang terlibat dan pihak polis agar kes ini dapat diselesaikan dengan segera, serta pesalah dapat ditangkap dan diberi hukuman dengan seberat-beratnya. Sebenarnya, perkara penculikan ini bukan sahaja terjadi pada zaman sekarang, tetapi sudah berlaku sekian lamanya di Malaysia. Cuma sama ada mangsa yang terlibat membuat laporan polis ataupun tidak. Di sini saya kongsikan satu kisah benar terjadi di mana kejadian penculikan ini telah berlaku pada salah seorang insan yang hampir-hampir menjadi mangsa seksual. Namun dengan pertolongan dari Allah, seorang lelaki misteri telah muncul di tempat kejadian menyebabkan mangsa tersebut selamat. Kisah ini bermula pada suatu hari, berlaku pada tahun 1994. Farah bukan nama sebenar, berusia 9 tahun pada ketika itu iaitu darjah 3. Seperti biasa Farah dan kakaknya berusia 12 tahun pulang dari sekolah berjalan kaki di sekolah ke rumahnya kira-kira 10 km. Waktu persekolahan pada ketika itu dari pukul 1.30 tengah hari sehingga jam 5.30 petang. Sekolah mereka terletak di kem Sungai Besi, Kuala Lumpur. Seperti biasa rutin harian mereka berdua sebelum pulang akan bermain di taman permainan yang berdekatan. Rupanya rutin harian mereka itu telah diintai oleh seorang lelaki yang berusia lingkungan 40-an. Oleh kerana kekerapan mereka bermain di taman tersebut dan suara mereka yang kuat apabila memanggil nama masing-masing menyebabkan lelaki tersebut mengenali mereka berdua. Dan pada suatu hari, Farah dan kakaknya bermain di taman tersebut pada jam 5.45 petang dan lelaki tersebut telah datang ke situ dengan menaiki motor dan memanggil mereka dengan nama masing-masing. Lelaki tersebut meminta tolong kepada kakaknya Hani untuk ditunjukkan jalan di manakah arah balai bomba yang berdekatan. Lelaki tersebut memberitahu dia adalah kawan kepada ayah mereka, jadi tidak hairanlah dia tahu nama masing-masing. Oleh kerana atas dasar percaya dan ingin membantu pakcik tersebut kerana kasihan mencari tempat yang dituju, maka Farah yang berusia 9 tahun itu telah bertindak untuk menunjukkan jalan. Puas Farah menjelaskan kepada pakcik tersebut jalan ke balai bomba yang ingin dia tuju, namun dia tetap mengatakan tidak tahu. Jadi pakcik tersebut menyuruh Farah untuk menaiki motornya dan menunjukkan jalan. Oleh kerana waktu semakin senja dan pakcik tersebut berjanji untuk menghantar semula Farah ke kawasan permainan itu, jadi Farah pun menuruti permintaannya untuk naik ke motor. Sebenarnya jarak dari taman permainan ke balai bomba tersebut hanyalah kira-kira 500 meter. Oleh kerana Farah masih kanak-kanak ketika itu, dia tidak tahu yang lelaki tersebut telah menipu, maka mereka pun pergilah tempat yang dituju. Sedang mereka berdua menaiki motor ke balai bomba, di pertengahan jalan pakcik tersebut telah menukar arah ke laluan lain dengan membuat pusingan U-turn ke arah kem Sungai Besi. Betapa cemasnya Farah, bermacam-macam di dalam fikirannya, ke manakah pakcik tersebut ingin membawa dia. Pakcik itu sengaja berpusing-pusing dengan laju ke kawasan perumahan dan sepanjang kem Sungai Besi itu dibawanya sehingga jam hampir pukul 6.30 petang. Sehinggalah pakcik tersebut pergi ke kawasan jirat Cina dan menuju ke kawasan hutan yang terdapat di jirat Cina tersebut. Di jirat Cina itu sungguh sunyi dan terdapat ratusan kubur yang saiznya besar-besar belaka. Kawasan tersebut sungguh luas, maka dengan suasana yang hampir gelap Farah menangis dan meminta pertolongan dari Allah. Tangisan Farah tidak diendahkan oleh lelaki tersebut. Dia terus membawa Farah dengan laju menuju ke dalam hutan.
Tiba-tiba, kelihatan entah dari mana ada seorang lelaki yang berjubah putih dan berserban berdiri tegak di tengah jalan yang mereka ingin lalui, dan lelaki berjubah itu diam berdiri dan memandang tepat ke arah Pak Cik yang membawa motor itu. Oleh kerana terkejut melihat lelaki berjubah putih tersebut, Pak Cik itu pun mengalih laluannya dengan tergesa-gesa serta kelam kabut. Kesempatan itu telah diambil oleh Farah, lalu Farah terus terjun dari motor dan lari sekuat tenaga menuju ke jalan besar. Sesekali waktu berlari Farah menoleh ke belakang untuk melihat sama ada Pak Cik itu mengejarnya, namun yang hairannya Pak Cik dan lelaki berjubah itu kedua-duanya tidak kelihatan. Berlega-lega di fikiran Farah siapakah sebenarnya lelaki berjubah putih itu, bagaimana boleh muncul tiba-tiba untuk menyelamatkannya. Dan jika betul itu manusia biasa tetapi itu kan perkuburan Cina, lelaki berjubah putih dan berserban di perkuburan Cina sungguh tidak masuk akal. Dan Alhamdulillah Farah selamat berlari sehingga ke taman permainan tempat mereka bermain. Di situ kakak Farah masih menunggunya dengan tangisan kerana begitu lama Farah pergi. Selepas menceritakan peristiwa yang terjadi, mereka cepat-cepat pulang ke rumah dengan ketakutan. Peristiwa itu telah diceritakan kepada ibu dan bapanya, walaupun mereka tidak membuat laporan polis disebabkan Farah trauma dengan kejadian tersebut. Sejak dari itu ayahnya sendiri mengambil dan menghantar mereka ke sekolah. Semoga kisah ini menjadi pengajaran untuk kita semua dan semoga keselamatan anak-anak di luar sana dilindungi oleh Allah dari manusia yang durjana, dan amalkan untuk anak-anak membaca doa ini sebelum keluar dari rumah. Semoga kisah ini menjadi pengajaran kepada ibu bapa agar lebih berhati-hati di dalam melindungi anak-anak dan berpesan kepada mereka supaya tidak menghampiri orang yang tidak dikenali.